Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Bersama dengan Cikgu Mas, hari ini kita akan lihat tugasan 19 bagi model PT3 tingkatan 3. Okay, sekarang kita lihat soalan bahagian C, sambungan kepada tugasan 18, soalan 28B, soalan 28C, soalan 29A. Okay, sekarang kita lihat dulu soalan B. Jadual menunjukkan harga bagi 3 jenis buku, buku A, buku B dan buku C. Soalan 1, B1, Siu Chu membeli 2 buah buku. Siu Chu membeli 2 buah buku A, sebuah buku B dan sebuah buku C. Dia membayar RM40 untuk semua buku itu. Berapakah harga sebuah buku A? Okey, jadi dekat sini dia dah bagi tahu dah buku A RMX. Jadi dekat sini saya tulis dulu. Jadi saya tulis dekat sini buku A RMX ini, kemudian buku B. Okey, buku B dia kata RM2 lebih mahal daripada buku A. Okey, buku A tadi ialah RMX. Dia kata mahal RM2. Lebih. Jadi dekat sini RMX kena tambah dengan 2 sebab dia lebih RM2, lebih mahal RM2. Okey, buku C pula dia kata RM3 lebih mahal daripada buku B. Okey, buku B tadi X tambah 2. Jadi buku C kita kena tambahlah RM3 daripada X tambah 2 ni. Jadi dekat sini RM X tambah 2 kita kena tambah lagi dengan 3. Jadi dekat sini RM X tambah dengan 2 tambah 3 ialah 5. Okey, dia kata dia beli semua buku itu RM40. Okey, dekat sini dia kata beli 2 buah buku A. Jadi kalau satu buku RMX, kalau 2 buku macam mana? Okey, bermaksud 2 darab dengan X. Ini ialah untuk buku A. Lepas tu dia kata sebuah buku B. Okey, buku B sebuah harga inilah X tambah 2. Jadi kita tulis je tambah dengan X tambah 2. Lepas tu buku C pun sama, sebuah je. Okey, sebuah je, dekat sinilah harga dia. Tambah dengan X tambah 5. Lepas tu semua harga itu dia kata RM40 sama dengan 40. Okey, soalan dia nak tahu berapa harga sebuah buku A. Okey, buku A ialah X. Bermaksud kita kena carilah X sama dengan berapa nilai dia, jawapan dia. Okey, jadi dekat sini 2 darab X ialah 2X. Tambah dengan dekat sini X tambah 2 ialah X tambah 2 lah. Tambah dengan X tambah 5, X tambah 5 lah. Sama dengan 40. Okey, kemudian susun yang ada pemboleh ubah ni, yang ada X ni satu tempat di sebelah kiri. Jadi 2X tambah dengan X, ini tambah X. Lepas tu yang ni pun tambah X. Sama dengan, ini 40 dia tak bergerak, jadi kita tulis 40. Tambah 2 ini pindah ke kanan, jadi tolak 2. Tambah 5 ini pindah ke kanan, jadi tolak 5. Ingat ya, di sebelah kiri yang ada XX, yang ada YY. Okey, yang di sebelah kanan nombor sahaja. Jadi dekat sini, depan X ni tak ada nombor, bermaksud dia ialah 1. Yang ni pun sama, tak ada nombor, bermaksud 1. 2 tambah 1 tambah 1, kita akan jadi 4X. Sama dengan 40 tolak 2 tolak 5. Jadi 33. Okey, sekarang X ini 4 ni kita kena pindah ke kanan. 4X bermaksud 4 darab X. Darab pindah ke kanan, dia akan jadi bahagi. Jadi X sama dengan 33 per 4. Maka kita akan dapat X sama dengan 8.25. Bermaksud dekat sini harga buku X, jadi kita tulislah kesimpulan dekat sini. Oleh sebab itu buku A sama dengan RM
8.25. Okey, kita kena buat kesimpulan. Okey, dah siaplah untuk bahagian 1. Sekarang kita lihat pula untuk bahagian yang kedua. Jika Siu Chu ingin membeli 2 buah buku B, 2 buah buku C, berapakah yang dia perlu bayar? Okey, tadi kita dah kira dah tadi. Nilai X ni dapat 8.25 kan? Jadi kita boleh tahulah dekat sini harga bagi buku B dan harga bagi buku C. Okey, jadi dekat sini buku B harga satu buah ialah RM X tambah 2. X kita dah dapat tadi 8.25. Jadi kita ganti dekat sini RM 8.25 tambah dengan 2, maka harga bagi satu buah buku B ialah RM10.25. Ini untuk satu buah buku B. Sekarang kita nak kira pula harga bagi satu buah buku C. Harga bagi satu buah buku C ialah RM X tambah 5. Jadi kita gantikan X itu dengan 8.25 tambahkan dengan 5, kita akan dapat RM 13.25. Ini harga untuk satu buku C. Tadi Siu Chu ni dia nak beli 2 buah buku B dan 2 buah buku C. Jadi harga satu buku 10.25. Untuk cari 2 buah buku kita kena darabkan dengan 2 lah. 2 darab dengan 10.25. Ini untuk buku B. Lepas tu kita kena tambahkan lagi sebab dia ada beli lagi 2 buah buku C. Jadi 2 kena darab dengan harga satu buku RM13.25. Okey, lepas tu darabkan 2 darab 10.25, kita akan dapat 20.50 tambahkan dengan 2 darab 13.25 ialah 26.50. Jumlahkan dekat sini, kita akan dapatlah harga bayaran untuk 2 buah buku B dan 2 buah buku C ialah RM 47. Okey, dekat sini ada 4 markah. 2 markah adalah pada soalan B1, iaitu dekat sini kita jumlahkan semua ni, ada XXX ni, operasi tambah ni, dapat 1 markah. Dapat jawapan yang terakhir, nilai X ataupun buku A ini ialah 1 markah. Kemudian untuk soalan B2, dekat sini kita jumlahkan 2 darab dengan berapa ringgit harga satu buah, 2 buah buku C darab dengan RM13.25 ni. Ini 1 markah. Lepas tu jumlahkan dapat 1 markah. Okey, jadi dekat situ ada jumlahnya 4 markah. Sekarang kita lihat pula soalan C. Rajah 15 menunjukkan lukisan berskala bagi padang berbentuk segi 4 tepat sebuah sekolah. Sekolah tersebut akan mengadakan pertandingan bola keranjang. Sekolah itu memerlukan 3 buah gelanggang bola keranjang yang setiap satunya berukuran 40 meter darab dengan 20 meter untuk kejohanan tersebut. Diberi bahawa skala yang digunakan ialah 1:200. Adakah luas padang sekolah itu mencukupi untuk menyediakan 3 buah gelanggang bola keranjang tersebut? Berikan alasan. Soalan ini ialah soalan kebat, iaitu menganalisis. Okey, jadi dekat sini dia kata ini ialah padang. Padang berbentuk segi 4 tepat, ukuran dia 22 cm darab dengan 31 cm. Ini ialah lukisan berskala. Padang dia nak berukuran 40 meter darab dengan 20 meter. Ini ialah ukuran sebenar. Jadi dekat sini dia dah bagi dekat kita skala yang digunakan ialah 1:200. Ini bermaksud 1 cm. Ini bermaksud 200 cm. Jadi 1 cm bersamaan dengan 200 cm. Jadi dekat sini saya nak kira dulu panjang sebenar bagi lebar ini. Jadi
saya tulis dekat sini lebar ini lebar sebenar padang ini sebab tadi lukisan berskala kan, jadi kita kena darab lah 22 darab dengan berapa tadi dia punya skala 200. Jadi bila kita kirakan kita akan dapat 4400 cm. Ini dalam unit cm. Dia bagi gelanggang tadi dalam unit meter. Jadi yang ini saya tukarkan kepada unit meter. Kita kena bahagikan 4400 bahagi dengan 100 untuk dapat dalam unit meter. Jadi dekat sini 44 meter. Sekarang saya nak kira pula panjang sebenar padang. Panjang bagi lukisan berskala ialah 31 cm. Untuk dapat panjang sebenar, kita kena darab dengan skala yang dia bagi 200. Jadi dekat sini kita akan dapat 6200 cm. Sama juga kita kena tukar kepada unit meter. Kita kena bahagikan dengan 100 sebab 1 meter bersamaan dengan 100 cm. Jadi dekat sini meter, kita akan dapat 62 meter. Maka dekat sini kita boleh kirakan luas sebenar padang. Okey, luas sebenar yang ini ialah bentuk segi 4 tepat. Maka untuk dapatkan luas, kita kena darabkan 44 darab dengan 62. Kita akan dapat 2728 meter persegi. Ini ialah luas sebenar padang. Sekarang saya nak kira pula luas gelanggang bola keranjang. Okey, dia bagi tahu tadi luas gelanggang bola keranjang ialah 40 darab dengan 20. Jadi kita darabkanlah 40 darab 20. Kita akan dapat 800 meter persegi. Okey, yang ini ialah luas padang, ini ialah luas gelanggang. Okey, jadi dekat sini dia bagi tahu tadi padang ini mesti cukup untuk 3 buah gelanggang bola keranjang. Jadi untuk kita kirakan berapa bilangan gelanggang yang boleh dibina dalam luas padang ni tadi, maka kita perlu bahagikan. Okey, jadi dekat sini saya tulis bilangan gelanggang bola keranjang yang kita boleh dapat dalam padang ini ialah 2728. Kita kena bahagikan dengan satu luas gelanggang bola keranjang 800. Maka dekat sini kita akan dapat 3.41. Kalau tengok dekat sini dia hanya nak 3. Tetapi bila kita kirakan ada lebih 0.41. 3 ni dah cukup. Ada lebih 0.41. Maka kita boleh buat kesimpulan luas padang sekolah itu mencukupi untuk menyediakan 3 buah gelanggang bola keranjang kerana terdapat ruang yang mencukupi. Ini ialah bahagian alasan. Okey, sekarang dekat sini ada 3 markah. Markah yang pertama kita dapat apabila kita kirakan semua ni, kemudian kita akan dapat luas sebenar padang, luas gelanggang yang ini kita dapat 1 markah. Kemudian ada operasi bahagi, kita bahagikan untuk dapat berapa bilangan gelanggang bola keranjang yang dapat dibina. Dekat sini ada 1 markah. Bahagian ulasan ini 1 markah. Sekarang kita lihat soalan nombor 29. Rajah 16 menunjukkan sebuah poligon. Pada ruang jawapan, lukis semula poligon itu dengan menggunakan skala 1:1/2. Dekat sini kita ada skala dia 1:1/2. Kalau kita ada pecahan dekat sini, bermaksud rajah kita semakin membesar, semakin besar lah.
Okey, jadi dekat sini macam mana nak buat ni? Okey, kalau saya pindahkanlah 2 ini ke kiri. Jadi 1 darab 2 kan? 1 darab 2, 1. Dekat belakang ni 1. Jadi dekat sini 2, 1. Bermaksud dekat sini 2 kotak bersamaan dengan 1. Jadi nak senang cerita, maksudnya dekat sini dia membesar sebanyak 2 kali lah. Okey, jadi kalau dekat sini kita mulalah daripada bawah ni dulu. Ada berapa sisi dekat sini? 1, 2, 3, 4 kan. Jadi 4 ini kita kena darab dengan 2. 4 darab 2 berapa? 8. Jadi kita buatlah 8 kotak dekat bawah ni. Gunakan pensel dan pembaris 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey, dekat sini ini line yang bawah ni. Sekarang yang atas ini, tepi sini. Ini ada 3 kotak. Jadi 3 kena darab dengan 2. 3 darab 2, 6. Bermaksud kira ke atas sebanyak 6 kotak. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey. Lepas tu tepi sini sama juga 3 darab 2, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, masalahnya yang sengit-sengit ni kan. Jadi yang sengit ni ialah 1. Tapi tinggi dia ialah 2. Bermaksud dekat sini tinggi dia akan jadi 4. Sebab 2 darab 2. Okey, lepas tu dekat sini sengit ini ialah 1 kotak. Jadi bila 1 darab dengan 2 dia akan jadi 2. Jadi dekat sinilah 1 darab 2 dia akan jadi 2. Sini. Okay, nampak dekat sini tinggi dia 4. Lepas tu dari sini ke sini 1 kotak kan. 1 kotak 1 darab dengan 2 dia akan jadi 2 lah. Sebab tu dekat sini ada 2 kotak. Okay, lepas tu kita sambungkannya je lah. Sambungkan. Dekat sini dia akan jadi 2. 1, 2. Sini pun sama. 1, 2. Dekat sini pun sama. 1, 2. Jadi dah siap. Dekat sini 3 markah. Kita akan dapat kalau bentuk betul, ukuran dia membesar, semua membesar sebanyak 2 kali dengan betul. Lepas tu rajah ni dilukis dengan kemas dan bersih. Jangan ada lebih, jangan ada kurang, jangan ada lubang. Okay, jadi tamatlah perbincangan untuk tugasan 19 pada hari ini. Selamat mencuba. Assalamualaikum. Bye.